Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, jumpa lagi hari ni. Okey, baiklah. Untuk hari ni, kita masih lagi belajar tajuk pengaratan. Cuma kita akan fokuskan kepada subtopik iaitu faktor yang menyebabkan pengaratan. Baiklah, ini apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, dua faktor yang menyebabkan pengaratan terjadi. Baik, faktor yang menyebabkan pengaratan. Faktor yang pertama, kehadiran air. Faktor yang kedua, kehadiran udara. Baiklah, pengaratan dia akan berlaku sekiranya ada air dan udara. Tanpa kehadiran air, tanpa kehadiran udara, pengaratan tidak boleh berlaku. Okey, contoh sekiranya ada air. Okey, ada di kawasan tersebut ada air tapi tak ada udara. Jadi pengaratan tidak akan berlaku. Okey. Mesti ada kehadiran air dan juga kehadiran udara, barulah pengaratan boleh berlaku. Okey. Sepatutnya untuk uji kaji faktor yang menyebabkan pengaratan ni kita boleh jalankan uji kaji ni di sekolah. Tapi memandangkan dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita tak dapat jalankan di sekolah. Jadi cikgu terangkan dalam video ni melalui gambar. Apapun, kamu boleh cuba untuk lakukan uji kaji ni, eksperimen ni di rumah. Okey, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kamu. Okey. Kita sediakan bahan radas dalam gambar yang pertama ni seperti ini. Okey, ada tabung uji, paku besi, gabus. Gabus ni kalau tak ada gabus ni pun tak apa, tak ada masalah kalau tak ada gabus ni. Okey. Yang penting ada bahan yang diperbuat daripada besi seperti paku besi ni, ataupun kamu boleh guna klip kertas, jarum peniti, yang mana yang nak cuba untuk jalankan uji kaji ni di rumah lah. Dalam tabung uji yang pertama ni kita tengok, okey, ada udara. Okey, dekat dalam bekas ni tabung uji ni, kat dalam bekas tabung uji ni ada, selain daripada udara, dalam ni ada wap air. Wap air tu adalah air. Wap air tu adalah air dalam bentuk gas. Wap air tu air dalam bentuk gas. Jadi ada udara dan juga ada air. Okey, jadi sekiranya tabung uji ni dibiarkan selama 1 minggu, selepas 1 minggu, maksudnya eksperimen ni kita tengok hasil penyiasatannya selepas 1 minggu apa yang terjadi. Okey, ada air, ada udara. Jadi kamu rasa kamu paku besi dalam tabung uji yang pertama ni akan berkarat ataupun tidak? Ya, betul. Paku besi dalam tabung uji yang pertama ni akan berkarat. Okey, kenapa tabung uji ni kenapa paku besi dalam tabung uji pertama ni berkarat? Okey, kerana ada kehadiran air dan udara. Kerana ada kehadiran air dan udara. Okey, sekarang kita tengok tabung uji yang kedua. Okey, tabung uji yang kedua ni ada air. Air pipe tu kira air lah, ada air. Di atas air ni, ruang-ruang kat atas ni, maksudnya ada udara. Okey. Dan juga dalam air pipe pun ada udara. Dalam air ada udara. Jadi dalam air pipe ni ada udara, ruang-ruang kat atas ni adalah udara. Jadi ada air, ada udara. Selepas 1 minggu tabung uji ni dibiarkan, apa yang akan berlaku? Adakah paku besi dalam tabung uji 2 ni akan berkarat? Ya, betul. Paku besi dalam tabung uji 2 ni akan berkarat. Kenapa paku besi dalam tabung uji 2 ni berkarat? Kerana
ada kehadiran air dan kehadiran udara. Maksudnya terdapat kehadiran air dan kehadiran udara. Dua-dua ada. Udara ada, air pun ada. Jadi paku besi dalam tabung uji 2 ni akan berkarat. Okey, kita tengok tabung uji yang ketiga. Okey, tabung uji yang ketiga ni ada air. Air didih. Okey, tadi air paip. Ada udara dalam air paip. Kamu kena ingat, dalam air didih tiada udara. Okey, tadi cikgu bagi tahu dalam air ada udara. Tapi air didih ni, dia dah dipanaskan atas api. Kemudian dia mendidih. Bila dia mendidih, dia dah keluarkan wap-wap udara yang ada dalam air tersebut. Dah keluar menjadi wap-wap air. Jadi dalam air didih tiada udara. Okey, kerana wap-wap udara tu sudah keluar. Kemudian dalam tabung uji 3 ni, dia ada lapisan minyak. Untuk apa lapisan minyak tu? Lapisan minyak tu adalah untuk menghalang udara masuk kembali ke dalam air didih. Okey. Seperti yang cakap kat sini ada udara kan? Jadi udara yang dekat sini dia tak dapat masuk semula ke dalam air didih. Kenapa? Dihalang oleh lapisan minyak. Lapisan minyak ni fungsi dia menghalang udara masuk semula ke dalam air didih. Jadi dalam air ni ada air tapi tiada udara. Okey, ada air tapi tiada udara. Jadi, kamu rasa-rasa paku besi dalam tabung uji 3 ni berkarat ataupun tidak? Ya, betul. Paku besi dalam tabung uji 3 tidak berkarat. Kenapa agak-agaknya paku besi dalam tabung uji 3 ni dia tidak berkarat? Maafkanlah tulisan cikgu yang singkat-singkat ni ya. Okey. Kenapa paku besi dalam tabung uji 3 tidak berkarat? Kerana tiada udara. Tengok sini. Cikgu pangkal udara ni, maksudnya tiada udara. Kerana tiada udara. Jadi macam mana paku besi dalam tabung uji 3 ni nak berkarat? Dia cuma ada air. Dia tiada udara. Faktor pengaratan tadi cikgu terangkan ada 2. Air dan udara. Kehadiran air, kehadiran udara. Jadi mesti ada 2 perkara tersebut barulah paku besi tu akan berkarat selepas 1 minggu. Okey, kita tengok tabung uji yang keempat. Okey, tabung uji yang keempat ni ada. Okey, dalam ni ada udara lah. Sini ada udara. Kawasan sini maksudnya dia ada udara. Okey, kemudian dalam tabung uji yang keempat ni ada kalsium klorida kontang. Okey, jadi untuk apa kalsium klorida kontang ni? Okey, kalsium klorida kontang ni fungsi dia adalah menyerap semua air. Menyerap semua air termasuklah wap air. Kelembapan yang ada dekat dalam tabung uji ni dia akan serap. Jadi dia akan pastikan tabung uji ni sentiasa dalam keadaan kering. Okey, jadi ada udara tapi tiada air. Ada udara tapi tiada air. Jadi kamu rasa-rasa tabung uji paku besi dalam tabung uji 4 ni akan berkarat ataupun tidak? Ya, dia tidak akan berkarat. Kenapa dia tidak berkarat? Kenapa dia tidak berkarat? Okey, kerana tiada, apa yang tiada tadi? Tiada air. Paku besi dalam tabung uji 4 ni, dia tidak akan berkarat kerana tiada air. Okey, kamu kena ingat eksperimen ni, tak adalah kita jalankan hari ni. Kita tengok keputusan hari ni. Keputusan ni kita ambil selepas 1 minggu, selepas 7 hari. Baiklah, itu sahaja cikgu rasa untuk faktor pengaratan yang patut kamu tahu. Okey, mesti mempunyai kehadiran air dan kehadiran udara. Dua-dua mesti ada, air dan udara. Okey, tugasan kamu untuk hari ini adalah
Jawab soalan dalam buku modul aktiviti mesra digital, muka surat 56. Terima kasih semua. Cikgu harap kamu boleh jawab soalan dengan mendengar penerangan cikgu sebentar tadi. Assalamualaikum.